أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran akhlak tahun 4. Baik, pada minggu lepas Ustaz Izzat telah mengajarkan kepada murid-murid berkaitan tentang dua tajuk. InsyaAllah kita akan tengok tajuk apa yang telah Ustaz Izzat ajarkan kepada murid-murid pada minggu lepas. Baik, sebelum itu murid-murid boleh buka, mana yang ada buku akhlak tahun 4 boleh buka, yang tak ada boleh guna e-book. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ini, marilah sama-sama kita tadah tangan untuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهل من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan doa kita dapat kita fahami dan dapat kita hayati bersama, insya-Allah. Baik, pada minggu lepas Ustaz Izzat telah mengajar berkaitan tentang pelajaran yang pertama, tolong menolong pada perkara-perkara kebaikan, dan pelajaran yang kedua iaitu bertanggungjawab. Baik, hari ini Ustaz akan sambung berkaitan tentang dua topik ataupun dua tajuk besar, iaitu pelajaran yang ketiga berkaitan tentang adab berjalan dan adab bermain. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diharapkan kepada semua murid-murid dapat bersedia dan fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, murid-murid boleh buka muka surat 12, iaitu pelajaran yang ketiga berkaitan tentang adab berjalan. Baik, insya-Allah kita akan tengok satu persatu apakah pengertian, apakah adabnya membaca doa ketika mana memulakan perjalanan, dan apakah fadilatnya. Baik, murid boleh buka muka surat 13 terus. Kita akan tengok apakah yang dimaksudkan tentang pengertian berjalan. Baca dan fahami. Baik, berjalan ialah pergerakan fizikal dari suatu tempat ke tempat yang lain, sama ada di darat, di laut atau di udara. Baik, itu adalah pengertian berjalan, iaitu pergerakan fizikal. Fizikal itu apa? Pergerakan badan kita, anggota badan kita daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain, sama ada di darat, di laut ataupun di udara. Baik, kita tengok kepada adab ketika berjalan. Baik, yang pertama, meminta izin daripada ibu bapa apabila hendak keluar rumah. Baik, kita sebagai anak ataupun sebagai murid, kalau kita di sekolah, kita sebagai murid perlu meminta izin jika kita hendak keluar daripada kelas. Contoh nak pergi ke tandas, contoh nak pergi ke mana, ke kelas yang lain, jadi kena minta izin. Begitu juga jika kita berada di rumah, kita sebagai seorang anak perlu meminta izin kepada ibu bapa kita ketika mana hendak keluar rumah. Baik, tak kisah nak pergi mana-mana, perlu minta izin. Itulah adab-adab ketika berjalan. Yang kedua, menutup aurat. Ini perkara yang wajib
yang perlu murid-murid perlu buat. Menutup aurat wajib bagi semua orang Islam. Memakai kasut. Memakai kasut juga salah satu daripada adab ketika berjalan. Jangan kita, maksudnya pakai kasut tak kisah pakai kasut ke slipper, yang penting ada orang panggil apa? Adalah slipper ataupun ada kasut yang dapat menampung daripada kita terkena kotoran ataupun najis-najis yang kita tak nampak. Baik, yang keempat, niat dan berjalan dengan tujuan yang baik. Pastikan dalam kita nak meneruskan perjalanan kita, perlu kita kena ada niat dan tujuan yang baik. Baik, seterusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, memulakan dengan langkah kanan. Ini adalah satu adab yang perlu kita jaga ketika mana kita berjalan. Keluar rumah. Okey, masuk rumah, bagaimana langkah kita? Itu perlu kita ketahui. Baik. Yang ketujuh, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Apa yang dimaksudkan mengikut peraturan? Jika ada peraturan lalu lintas, perlu kita jaga. Banyak-banyak kat luar ni ada peraturan-peraturannya. Ketika mana simpang 4, siapa yang kena jalan dan sebagainya, perlu ikut peraturan. Dan sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang kita berjalan seorang-seorang ni kita tak tahu tepi kita, belakang kita, hadapan kita. Walaupun kita nampak di hadapan kita, tapi kita kena sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang kita tak tahu apa orang di hadapan kita, apa orang yang di belakang kita buat pada kita. Baik, yang ke-8, menjaga pandangan daripada melihat perkara maksiat. Itu perlu kita jaga. Jaga mata kita supaya kita tak tengok benda-benda yang tidak elok. Yang ke-9, memberi salam ketika bertemu sesama Islam. Ini perkara yang sangat-sangat dituntut apabila kita memberi salam. Jadi hukum menjawab salam adalah wajib. Maka murid-murid yang kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita berjumpa dengan seagama dengan kita rasa malu untuk memberi salam. Tetapi dengan memberi salam tersebut dapat mengeratkan hubungan antara kita sesama Islam. Kadang-kadang kita tak kenal pun bagi salam, Assalamualaikum. Dia menjawab Waalaikumsalam. Dengan senyuman tersebut, ia dapat mengikatkan ukhuwah di antara hati-hati sesama Islam. Baik. Yang ke-10, memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Terutama kepada kalau kita berada dalam keadaan suasana ataupun keadaan yang sempit, laluan yang sempit. Jadi bagaimana adab kita bila mana ada orang yang lebih tua daripada kita, maka kita kena memberi laluan tersebut. Kerana apa? Kerana ia mempunyai ataupun kerana ia banyak fadilat ataupun banyak keistimewaan kepada kita. Pahalanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa sikap kita yang kita lakukan terhadap orang yang lebih tua daripada kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada muka surat yang ke-14, membaca doa ketika memulakan perjalanan. Okey murid-murid, ini selalu kita baca sebelum ataupun selepas. Biasa kita nak balik, kita akan baca doa ini. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya, Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan untuk kami, sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembali. Baik, ini adalah doa yang perlu kita baca semasa kita memulakan perjalanan. Baik, masa kita nak memulakan perjalanan, kita kena baca doa ini. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini biasa orang panggil doa menaiki kenderaan. Baik. Boleh saja, tak ada masalah kalau kita
nak berjalan dan sebagainya, boleh kita baca doa ini. Baik, seterusnya kita akan tengok kepada fadilat mengamalkan adab ketika berjalan. Yang pertama, selamat dalam perjalanan. Bila kita berhati-hati, berjaga-jaga, menjaga adab ketika berjalan, maka kita akan selamat dalam perjalanan kita mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, disukai rakan dan kenalan. Ni kenalan ini lebih kepada umum lah. Macam tadi, adabnya memberi salam. Kita tak kenal pun orang tu, tetapi kita dengan rasa beraninya, dengan rasa bersungguh-sungguhnya kita memberi salam, maka ramailah kenalan-kenalan kita yang kita tak pernah kenal, kita kenal pada hari itu. Baik, yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Bila mana kita mengamalkan adab berjalan, maka kita akan dihormati oleh orang lain ataupun oleh masyarakat. Yang keempat, dilindungi oleh Allah dari bahaya. Sebab apa? Sebab kita membaca doa sebelum kita memulakan perjalanan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada ujian, daripada apa-apa kemalangan yang tidak diduga. Baik, yang kelima, maruah diri terjaga. Dan yang terakhir, mendapat pahala. Inilah ganjaran yang Allah berikan kepada kita bila mana kita mengamalkan adab ketika berjalan. Baik, selesai untuk adab berjalan. Tengok, tahukah anda jauh perjalanan, luas pandangan. Bila mana kita berjalan sejauh beribu-ribu batu, kita akan mendapat satu keluasan ataupun satu pandangan yang berbeza. Bila kita pergi sana, pandangannya macam ni, pemandangannya macam ni. Itu yang kita akan dapat bila mana kita jauh perjalanan kita ataupun kita pergi ke beberapa tempat di negara yang lain, di negeri yang lain. InsyaAllah dia akan mendapat manfaat kepada kita dan orang lain. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada muka surat 17, adab bermain. Dalam adab bermain ini kita akan dapat apa itu pengertian bermain, adab sebelum bermain, adab semasa bermain, adab selepas bermain, perkara yang dilarang ketika bermain, fadilat beradab ketika bermain, apakah akibat jika kita tidak beradab ketika bermain. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada muka surat yang ke-18. Pengertian bermain. Tengok betul-betul fokus. Mana-mana murid yang haus boleh minum air, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan sama-sama dengan insyaAllah. Bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Okey, fokus betul-betul. Bermain ialah aktiviti perseorangan atau berkumpulan, seorang ataupun lebih daripada seorang, 2, 3 dan seterusnya, secara sukarela, bukan paksaan, mengikut peraturan. Pastikan bila mana kita bermain, apa-apa aktiviti mesti ada peraturan, maka peraturan tersebutlah perlu kita ikut. Baik, tengok kepada adab sebelum bermain. Adab sebelum bermain, baca dan fahami. Yang pertama, berdoa sebelum bermain. Kita nak bermain pun ada doanya. Doanya bagaimana? Terpulang kepada semua pemain-pemain lah ataupun murid-murid. Yang penting doa kita hendaklah doa yang baik-baik. Seterusnya, bersalaman sesama rakan sepermainan. Pastikan sebelum kita nak bermain, terutamalah nak bermain bola sepak, kita bersalaman dahulu sebelum bermain, untuk mengeratkan ukhuwah antara kita. Baik, yang ketiga, bermain di tempat yang sesuai dan selamat. Pastikan bila mana kita bermain, ada tempat yang sesuai. Kalau kita main bola sepak, sesuainya di padang bola sepak. Jangan kita main bola sepak di dalam rumah, nanti ibu bapa kita marah. Marah sebab apa? Sebab ada yang pecah sana, ada yang pecah sini. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, jadi kita cari tempat yang sesuai untuk bermain. Okey. Contoh nak bermain badminton di mana? Di court badminton.
di dewan dan sebagainya, itu perkara-perkara yang perlu kita jaga supaya ia menjadi selamat dalam apa-apa aktiviti yang kita lakukan. Baik. Yang keempat, pemain memahami peraturan permainan. Okey, setiap aktiviti, setiap permainan ada peraturannya. Jika kita mengikut peraturan secara baik ataupun secara teratur, insya-Allah ia akan menjadi selamat dan ia dapat dihormati ataupun dapat menjaga hubungan antara kita supaya tidak berlaku pergaduhan dan selainnya ataupun sebagainya. Yang kelima, alat permainan sesuai dan selamat digunakan. Pastikan contoh benda-benda permainan yang sangat berbahaya, dart. Benda tu tajam tapi kita kena sesuaikan di mana tempat yang sesuai untuk kita bermain dart. Apa benda? Contoh benda-benda yang tajam lah. Hoki tu memang nampak macam biasa kan, tapi kalau kena kepala kita, boleh mengakibatkan kecederaan. Maka perkara tersebut perlu kita fahami di mana tempat yang sesuai, alat permainan yang sesuai, yang orang panggil apa, biar alat permainan tersebut yang komplit lah, yang lengkap. Tak ada yang benjol sana, benjol sini dan sebagainya. Baik. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita terus kepada adab semasa bermain. Okey, baik, tengok kepada adab semasa bermain. Tanamkan semangat setia kawan. Kita bermain bukan kerana, memang kita bermain tujuan kita untuk mendapat kemenangan. Dalam masa yang sama, kita tanamkan sifat setia kawan. Kalau dalam satu pasukan kita ada pergaduhan kecil, maka perkara tersebut perlu kita elakkan. Jangan kita hilang kawan kita kerana satu pergaduhan, satu insiden yang kecil boleh mengakibatkan kita hilang kawan. Maka perkara tersebut perlu kita elakkan. Yang kedua, berpakaian menutup aurat. Ini sering berlaku kepada orang luar lah, bila mana tidak menutup aurat. Sekarang bila main bola ada yang menutup aurat dengan cara apa? Pakai suatai, pakai stokin panjang supaya dapat menutup aurat kita. Kenapa perlu menutup aurat? Kerana menutup aurat hukumnya adalah wajib. Baik, yang ketiga, memupuk semangat kesukanan. Bila kita bersukan, kita kena ada satu sikap, satu semangat bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Tak ada orang yang bersukan kerana paksa. Mungkin ada yang kena paksa. Tapi cuba kita tanamkan dalam paksaan kita itu, bila kita kena paksa, maka kita perlu tukar mindset kita. Perlu kita ubah kita punya akal fikiran kita supaya menjadi seorang yang bersemangat dalam bersukan. Ada yang bersukan bersungguh-sungguh sehingga mana sampai cedera. Itu adalah salah satu usaha yang dilakukan sehingga mana boleh mengakibatkan kecederaan. Memang kita nak elakkan cedera, tetapi kalau perkara tersebut tak dapat dielakkan, kita nak buat macam mana kan? Jadi yang keempat, mematuhi peraturan ini adalah benda yang wajib atau benda yang perlu kita lakukan semasa bermain. Okey, terus kepada adab selepas bermain. Bermaafan antara satu sama lain. Kenapa kita perlu meminta maaf? Kerana tanpa kita sedari bahawa dalam perjalanan kita punya sukan kita, aktiviti kita, mungkin ada benda yang kita rasa tak puas hati dalam diri kita, maka perkara tersebutlah perlu kita luahkan. Kita luang ataupun kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita yang kita rasa tak puas hati, kita minta maaf ataupun kita memohon kemaafan. Mungkin dalam perlawanan memang ada, mustahil lah tak ada benda-benda yang kita rasa benda tu kita nak marah seseorang, mesti ada punya. Jadi lepas perlawanan berakhir, lepas kita bermain, kita bersalaman-salaman ataupun bermaaf-maafan. Menerima keputusan pengadil dengan redha. Bila kita kalah, maka kita kena redha. Okey, itu adalah satu keputusan yang telah dibuat oleh pengadil. Bila kita ada sukan, mesti ada pengadil, mesti ada hakim atau mesti ada orang yang mengadili sesuatu sukan tersebut supaya ia menjadi seimbang, tidak berlakunya pergaduhan secara besar-besaran.
Itu yang perkara yang perlu kita ingatkan, adab selepas bermain. Yang ketiga, tidak menyimpan perasaan dendam. Biarlah perasaan dendam cukup sekadar dalam perlawanan ataupun dalam permainan. Jadi lepas kita berakhir, maka kita lepaskan segala perasaan dendam kita, perasaan marah kita kepada dia. Itu adalah adab yang perlu kita jaga, selepas bermain. Menyimpan semula peralatan di tempat yang sempurna ataupun dengan sempurna. Bila kita dah selesai bermain, contoh bola, badminton, apa lagi, bola tampar dan sebagainya, maka letaklah alatan tersebut di tempat asal supaya bila kita nak main selepas ini, kita boleh tahu di mana tempat yang telah kita simpan, insya-Allah. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lagi Okey, boleh terus pada muka surat 20. Kita akan lihat berkaitan perkara yang dilarang ketika bermain. Yang pertama, melanggar peraturan permainan. Ini adalah larangan ketika kita bermain. Bila kita melanggar peraturan, maka ada orang yang tidak puas hati. Ada pengadil yang akan mengendalikan perkara tersebut ataupun sukan tersebut. Yang kedua, tiada semangat berpasukan. Okey. Bila kita rasa putus asa dalam perlawanan, itu perkara yang biasa. Tetapi bagaimana untuk kita menaikkan semangat kita untuk terus berjuang bersungguh-sungguh mencapai kejayaan, itu yang perlu kita impikan, yang perlu kita usahakan supaya ia berlaku kepada diri kita dalam sesebuah aktiviti ataupun sukan. Menimbulkan suasana tegang, inilah perkara yang sering kali berlaku. Mustahil tak berlaku pergaduhan. Mungkin kadang-kadang ada yang tak berlaku pergaduhan, tapi majoritinya ataupun secara keseluruhannya boleh berlakunya pergaduhan bila mana kita bersukan secara berkumpulan. Yang keempat, pertaruhan dalam permainan. Ini satu larangan yang sangat-sangat yang tidak elok kita letakkan dalam diri kita. Kita taruhkan dalam permainan. Senang cerita berjudi lah. Siapa menang dapat duit. Kita letak duit RM5,000, RM1,000. Okey, tengok siapa menang, dia akan dapat duit tersebut. Itu perkara yang boleh menyebabkan akidah kita terpesong sehingga mana kita melupakan tuntutan Islam, agama Islam yang perlu kita jaga. Maka pertaruhan dalam permainan sangat-sangat dilarang dalam agama Islam. Baik, seterusnya kita tengok kepada fadilat ataupun kelebihan ketika mana kita beradab ketika bermain. Okey, baik. Yang pertama, disayangi Allah, Rasul dan masyarakat. Ini mesti satu kemestian bila mana kita beradab ketika bermain. Yang kedua, sihat tubuh badan. Bila mana kita menjaga adab-adab ketika bermain, maka tubuh badan kita akan sentiasa sihat. Yang ketiga, memupuk sikap kerjasama dan toleransi. Dalam kita bergerak dalam satu kumpulan, kita bermain dalam satu aktiviti secara berkumpulan, maka sikap kerjasamalah yang perlu kita adakan dalam diri kita supaya ia menjadi satu usaha dapat mencapai kejayaan dalam sesebuah pertandingan dan sebagainya. Yang keempat, mengeratkan hubungan setia kawan antara satu sama lain. Bila kita jaga adab-adab ketika bermain, maka kita akan mengeratkan eratnya hubungan setia kawan baik kita dan sebagainya. Melahirkan sifat sabar bila mana kita dibenci, dihina dan sebagainya, maka lahirlah sifat sabar dalam diri kita supaya kita tidak membenci kepada orang lain, tidak berasa dendam kepada orang lain. Yang keenam, menghormati antara rakan. Bila kita menjaga adab-adab, maka rakan kita akan hormat kita. Masyarakat pun akan hormat kita. Melatih disiplin diri. Bila kita meletakkan peraturan-peraturan dalam sukan, maka ia dapat melahirkan kepada kita untuk sentiasa berdisiplinkan diri, mengikut peraturan, menutup aurat dan sebagainya. Dan yang ke-8, dapat menambah sahabat dan kenalan. Bila kita bertemu dengan
sahabat-sahabat kita bertemu dengan orang dalam sesuatu pertandingan perlawanan, maka orang itu kita tidak kenal, maka ia dapat menambah kenalan kita dan sahabat kita bila mana kita mengikut adab-adab ketika bermain. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada petang ini pada akibat tidak beradab ketika bermain. Apakah akibat dia? Bila ada fadilat, mesti ada akibatnya. Yang pertama, menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Inilah perkara yang perlu kita elakkan supaya tidak menimbulkan pergaduhan. Kadang-kadang memang berlaku pergaduhan, tetapi bagaimana untuk kita atasinya, sama-samalah kita fikir sendiri. Baik, kedua, mengganggu kelancaran perlawanan. Okey, bila kita tak jaga adab, tak ikut peraturan, maka ia akan terganggulah kelancaran perlawanan tersebut. Kita letakkan setengah jam dah boleh selesai untuk sesuatu perlawanan, tetapi bila ada pemain-pemain yang tak ikut peraturan, berlakunya pergaduhan, maka kita terpaksa anjakkan kepada 15 minit tambahan dan sebagainya. Maka perkara tersebut perlu kita elakkan. Yang ketiga, melemahkan semangat kesukanan. Bila kita tiada adab sebelum, semasa dan selepas, ia akan melemahkan semangat kesukanan kita. Kita akan rasa lemah, akan rasa tidak bersemangat untuk bermain. Yang keempat, hilang tumpuan semasa bermain. Bila kita ada rasa tidak puas hati dan sebagainya, maka hilanglah tumpuan kita, fokus kita, usaha kita untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah aktiviti ataupun sukan. Yang kelima, mencemarkan maruah diri dan pasukan. Bila kita seorang membuat perangai, dia mencemarkan maruah diri. Tetapi bila kita bekerja dalam satu kumpulan, bermain dalam satu kumpulan, bila kita buat salah, maka satu kumpulan tersebut akan merasai kesalahan tersebut. Jadi untuk menjaga diri kita, maka perkara tersebut perlu kita elakkan supaya tidak, kerana kita semua salah. Itu yang perlu kita jagalah. Baik, dibenci oleh peminat. Ini terutama kepada pemain-pemain yang famous, yang dikenali, yang popular. Maka bila mana player ataupun kita punya pemain tersebut ada masalah peribadi, ada masalah bersama rakan dan sebagainya, maka dia akan dibenci oleh peminat-peminatnya. Maka kita sebagai orang yang orang panggil popular lah, yang diminati, maka perkara tersebut perlu kita jaga supaya tidak terkeluar daripada landasan agama Islam. Alhamdulillah, selesai kita menghabiskan 2 topik ataupun 2 tajuk berkaitan. Yang pertama, adab. Adab apa yang pertama? Okey, adab. Kita tengok adab yang pertama. Okey, kita tengok pada adab yang pertama berkaitan tentang adab berjalan. Yang kedua atau pelajaran yang keempat tentang adab bermain. Alhamdulillah, selesai kita punya pelajaran kita pada hari ini. Jadi kepada murid-murid untuk sentiasa fokus dan sentiasa melihat video ini. Sekiranya tidak faham, maka murid-murid tersebut perlu ingat, kita ada masa tak berapa banyak untuk kita menghadapi UPKK, maka sentiasa ulang kaji pelajaran. Mungkin ustaz tak ajar keseluruhannya, maka murid-muridlah perlu sentiasa bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada petang ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang lemah itu daripada kelemahan diri ustaz sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.